عليكم جميعا تحية الإسلام. Tahiyatan mubarakatan min indillah. Mengucapkan ucapan sapaan Islam dan ucapan yang mengandungi keberkatan dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kehadapan junjungan kita, kekasih kita dan pemberi syafaat kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kepada baginda keberkatan dan kedamaian. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, dan kepada ruh bapa dan saudaranya di antara para nabi dan rasul. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Semoga selawat dan salam Allah tercurah kepadanya dan mereka semua. Wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Dan ke atas keluarga semua, para sahabat, kaum kerabat dan pengikut, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajmain. Dan kepada ruh ibu bapa kita, guru-guru kita dan orang-orang yang berhak ke atas kita semua, khususnya pengarang kitab yang kita mengajikan ini, iaitu Syekh Abdul Ghani Yahya dan juga Syekh Omar Yusuf. Atas semua yang kita sebutkan tadi, kita hadiahkan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami memuji, memohon pertolongan dan mohon keampunan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepadanya dari kekejian diri dan kejahatan amalan kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang tersesat dari jalannya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, semata-mata tiada sekutu baginya.
wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahawa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Dan salawat juga salam kepada junjungan kita, kekasih kita, penolong kita, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga baginda dan pengikut-pengikut baginda yang setia hingga ke hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah, lembu betina surah yang kedua pada ayat yang ke-32. Daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, qalu, malaikat itu menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan. Illa ma 'allamtana, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Amma ba'. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Baqarah, lembu betina surah yang kedua pada ayat 1 hingga 4. Daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Alif lam mim hanya Allah saja yang tahu. Zalikal kitabu la raiba fih, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Hudallil muttaqin, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan mendirikan solat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, serta membelanjakan, mendermakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika, dan juga orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, iaitu yakni Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, yakni kitab Zabur, Taurat, Injil dan suhuf-suhuf yang ada. Wa bil akhirati hum yuqinun, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuh keyakinan. Dan lagi dalam hadis Nabi yang berbunyi, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal mimbari qala, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyati, semua perbuatan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung atas apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya, au ilam ra'atin yankihuha, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, baidatul yaumi khairun min dajajatil ghada, yakni artinya telur hari ini itu lebih baik daripada ayam hari esok. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya
Diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita pada pagi ini untuk sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu yang moga-moga dengan kehadiran kita, kesungguhan kita ini dilihat oleh Allah dan diterima oleh Allah, sehinggalah Allah menyelamatkan kita daripada azab api nerakanya dan digantikan kita dengan dimuliakan kita di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati sahibul bait, tuan rumah, Ustaz Nasir, seisi keluarga dan ahli datan kuasanya, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita berhenti di muka surat. Jawi. Rumi. Abang Nasir ngaji jauh ni. Baik. Kita Jawi lama muka surat 12. Tak Rumi surat 19. Sebelum tu saja nak tanya. Faham tak tadi yang saya sebut? Baydatul yaumi khairun min dajajatil ghada. Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Apa maksudnya? Siapa pernah dengar ungkapan ni? Pernah dengar? Yang pernah dengar harga telur naik pernah? Ya. Tu saya pernah dengar tak? Telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Maksud dia kalau kita ada telur hari ini, lebih baik kita makan ataupun kita guna telur tu. Sebab telur kan banyak manfaat. Macam-macam boleh buat kek lah, boleh buat itulah. Paling-paling tidak pun goreng dia saja pun jadi. Ataupun rebus dia, boleh buat lauk. Daripada ayam hari esok, maksudnya daripada ayam hari esok, kalau kita tunggu telur tu, kita mengharapkan dapat ayam esok, dia menetahlah jadi ayam esok. Tapi belum tentu dia menetas. Silap telur tu pecah. Sebab telur sangat rapuh. Silap sikit je, jatuh sikit, dia pecah. Jadi maksud di situ ungkapan ulama' nak kata, apa yang kita ada hari ni, tak payah tunggu esok. Sebab salah satu sifat yang tercela dalam syarak ialah suka sifat menangguh. Apalah, tunggu esok lah. Itu syarak keji. Itu namanya sifat mazmumah. Kan? Jadi apa-apa perkara, khususnya perkara kebaikan lah. Perkara yang baik-baik, kalau ada terdetik, segerakan. Contoh, rasa nak derma. Derma sekarang. Jangan kata esok baru derma. Sebab kita tak tahu esok tu kita dan hidup ke tidak. Ataupun duit yang kita ada nak derma tu esok ada lagi tak. Tak tahu duit tu hilang ke, pergi beli benda lain ke, kan? Itu maksud dia. Kan? Jadi ingat, telur hari ini lebih baik daripada ayam hari esok. Tapi jangan salah sebutlah. Harga telur hari ini lebih mahal. Orang ungkap lain, dia ungkap lain. Itu maksud dia. Kalau saya tengok sifat guru saya, guru Siddiq Noh, dia macam tu. Dia tak suka menangguh. Contoh kan, masa dulu kuliah saya tak padat lagi lah. Jadi selalunya dia akan minta saya ganti kuliah dia. Jadi nak ganti kuliah tu minggu depan, lambat lagi. Tapi dia telefon malam tu juga. Bila dia tahu dia ada program lain minggu depan tu, bila dia tahu dia ada program, dia terus telefon. Malam-malam, tengah-tengah malam, kadang pukul 11 malam dia telefon. Padahal saya duduk dengan dia rumah sebelah-sebelah aje. Patutnya tak apalah, esok pagilah baru cakap dengan Ustaz Syakir ni.
Kan, bagi tahu dia untuk ganti minggu depan. Tak, malam tu telefon dah, Assalamualaikum. Kan, Ana entah free tak minggu depan ni, Ana tak dapat ni, entah ganti. Apa nak maksud situ? Dia tak tangguh. Sebab bila tangguh, apa, okay, esok lah jumpa. Kalau jumpa esok. Masing-masing ada hal yang tak jumpa pula, terlupa pula. Ataupun kadang kita ni suka terlupa. Bila terlupa, dah tahu hari dah dekat. Tak bagi tahu lagi nak ganti. Beritahu dah ada program. Kelang kabut nak cari orang lain pula. Contoh macam tu. Jadi sebab apa-apa perkara, jangan tangguh. Okey, orang lelaki pun ingat. Jadi kalau rasa nak nikah satu lagi, jangan tangguh. Dah. Jangan marah. Jangan marah, kan tak berkat ngaji. Tu gurau je. Gurau je. Nak bagi ceria pagi ni. Baik. Sambung kitab kita, muka surat 12. Kenyataan yang ketiga. Okey, kita dah bahas kenyataan pertama, kita dah bahas kenyataan kedua. Okey, kenyataan pertama hari tu dia bahas tentang apa buktinya mengatakan Tuhan tu ada. Sampai dia buat contoh, tengok meja kursi kan. Kalau meja kursi tu cantik, mesti orang yang buat tu cerdik, pandai, macam tu. Dia nak bagi kita nampak, dia bagi kita fikir. Lepas tu, kenyataan yang kedua pula, yang kita dah yakin adanya pencipta ini, adanya Tuhan yang mencipta ini. Siapakah Tuhan itu? Tuhan itu namanya Allah. Dia ajar kita macam tu pula. Dan kita tahulah Allah itu hebat. Sebab tengok apa yang diciptanya hebat. Macam tu. Tu dia nak bagi kita nazar, kita fikir, kita tengok, kita teliti. Masuk kenyataan yang ketiga, dia nak ajar kita pula siapa Allah tu. Nak kenal Allah tu macam mana. Okey. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kenyataan yang ketiga, mengenal Tuhan dan mengetahui sifat-sifatnya. Kenal Tuhan, kenal Allah dan tahu sifat-sifat Allah. Okey, dan di situ maknanya kesinambungan. Yang dimaksudkan dengan mengenal Allah itu mengetahui sifat Allah. Itu maksud dia. Maknanya orang itu dikira mengenal Allah setelah dia mengenal sifat Allah. Kalau sifat Allah pun dia tak kenal, bermakna dia tidak kenal Allah. Okey, saya bagi dua pemahaman di sini kan. Kenal dengan tahu tak sama. Kenal lain, tahu lain. Dari segi bahasa kita lah. Kenal lain, tahu lain. Sebagai contoh, hari ni saya tengok ramai, alhamdulillah, kan, lebih daripada biasa. Baguslah, makin bertambah. Lepas ni sampai terkeluar ke mana kita nak tahu, kan? Jadi mungkin ada orang yang first time ke ikuti kuliah saya kan. Jadi orang yang baru-baru mungkin dia belum kenal, tapi dia tahu. Sebab apa dia tahu tu? Dia tahulah sebab Abang Nasir kita post kat dalam grup ke apa kan, pagi ni ada kuliah gini. Oh, dia tahu ada kuliah. Lepas tu bila tiba-tiba kan, mana tahu ada orang luar tanya, siapa kuliah tadi, siapa ceramah tadi? Oh, Ustaz Syakir Nasoha kata dia. Kan? Ustaz Syakir Nasoha tu siapa dia? Ustaz yang kuliah tadi lah, dia kata. Tak, yelah, tahulah yang kuliah tadi siapa? Ustaz Syakir Nasoha lah. Faham? Dia ulang-ulang situ. Sama lah macam orang tanya, siapa Tuhan? Allah lah. Dan siapa Allah? Allah Tuhan lah. Tak tahu dah, Tuhan siapa? Allah lah. Dan Allah Tuhan. Dia balik situ, Tuhan Allah, Allah Tuhan. Itu bukan kenal, itu tahu. Itu namanya tahu. Namanya tahu. Kalau tahu, masih lagi belum cukup iman dia. Sebab kalau tahu, orang bukan Islam pun tahu. Marah ke? Kalau tahu, orang bukan Islam pun tahu. Kita tanya Acong Mutusami. Yang Acong ke Mutusami ke, kita tanya dia. Acong itu Tuhan orang Islam nama apa? Dia boleh jawab tak? Dia kata Allah lah. Dia kata. Walaupun pelak-pelak sikit lah. Tapi dia tahu. Sebab dia biasa kawan dengan orang Melayu Islam. Dia biasa dengar. Azan pun dia biasa dengar. Kan? Hanya Mutusami.
Allah lah, dia kata. Kan? Dia boleh jawab Allah. Tanya Ahmad yang memang Melayu Islam juga, tanya dia. Ahmad pun jawab Allah tak? Sama. Jadi mana bezanya orang beriman dengan yang belum beriman atau tak beriman, yakni kafir? Apa bezanya? Kenal. Kita tanya si Acong ataupun tanya Mutu Sami tadi kan. Acong itu Allah macam mana dia punya sifat? Kita tanya. Agak-agak Acong jawab apa? Ayah, mana watau? Watalatau. Lu mau tahu itu lu tanya lu punya ustaz lah. Dia kata. Wah mana tahu? Sifat watala belajar. Tak apalah sebab dia Acong. Kan? Acong kalau datang kuliah apa nama Darul Taklim kejut kat kita. Tapi tak pelik lah kalau dia tak datang sebab dia Acong. Kan? Lepas tu tanya si Ahmad pula. Ahmad, Tuhan kita Allah kan? Apa sifat dia? Kalau Ahmad tu tak mengaji, dia jawab macam mana? Ayah. Ayah juga si Ahmad. Kan? Ayah, mana aku tahu dia kata. Kan? Aku tak mengaji dia kata. Sifat-sifat ni kalau nak tahu sifat-sifat Allah, tanya ustaz lah. Faham? Jadi apa beza si Ahmad dengan si Acong? Jadi kalau Acong masuk neraka? Jawab. Bagus. Itu lah, simple ni. Kita bagi dia punya contoh dia. Kan? Jadi kalau orang duduk sibuk kat luar sana tu, sampai tak peduli majlis ilmu, tak mengaji tentang mengenal Allah, agak-agak apa nasib dia? Bukan kita kata ni, bukan kita tuduh ni. Tak, tapi kita fikir dengan apa soalan yang saya kupaskan tadi. Anak-anak kita kadang-kadang, minta maaf cakap, saudara mara kita, adik-beradik kita, sepupu sepapat kita, jiran tetangga kita, rakan-rakan sekerja kita. Sebab tu kita kena sampai menyampai. Adinu nasihah. Agama ni nasihat-nasihati. Betul kita kena ajak. Kita nak keluar pergi kuliah ni, jiran sebelah tengah siram pokok bunga. Mana tu Jah? Kata. Di kuliah lah ni ada ngaji sifat 20. Syok ngaji kenal Allah. Ni pokok siram ni Allah cipta. Kita bukan kenal pokoknya. Kenal siapa cipta pokok. Cakap itu dia. Oh, ya ke? Kan? Jom, dia ajak dia. Tak apa, banyak pokok lagi tak siram, dia kata. Tak apalah. Kali pertama. Kali kedua ajak lagi. Kali tiga ajak lagi. Kalau 18 kali ajak, dia kadang-kadang segan juga. Silap dia dah tunggu kat luar. Aku nak ikut, dia kata. Tapi kita buat senyap gitu ya. Tak boleh lah. Sebab tu, dakwah bukan hanya untuk ustaz-ustaz. Semua orang Islam. Kita kena buat kerja dakwah Islam ni bersama-sama. Kan? Jadi kalau dia cakap, tanya ustaz lah, aku mana tahu. Macam tu ustaz-ustaz je lah masuk syurga kalau macam tu. Bila cakap macam ni, boy, ustaz saya syurga. Dah? Mu tak mengaji? Kan? Lepas tu Nabi kata, yang dalam neraka semua orang jahil. Sebab apa? Sebab apa jahil? Sebab tak mengaji. Lepas tu saya nak fahamkan masyarakat, belajar agama bukan pasal nak jadi ustaz. Belajar agama supaya kita jadi orang yang beragama. Kan? Jadi ustaz tak jadi ustaz, jadi ustazah tak jadi ustazah, itu bonus. Kalau rezeki kita boleh mengajar jadi ustaz-ustazah, alhamdulillah. Kalau tak jadi ustaz-ustazah pun tak ada masalah. Yang penting ilmu tu kita faham dah, kita simpan elok-elok dalam diri kita. Untuk kita nak bawa hidup kita ni ikut berlandaskan landasan agama. Baru kita tak jadi hamba yang derhaka kepadanya. Gitu. Okey tak? Jadi mengenal Allah dan mengetahui sifat-sifat Allah. Jadi kena sampai tahap mengetahui sifat-sifat Allah, baru dia dikira sebagai orang yang mengenal Allah. Kan? Baik. Mengenal Tuhan itu fardu ain. Kena lagi, nampak? Mengenal Allah itu fardu ain. Apa maksud fardu ain? Fardu artinya wajib. Ain itu artinya individu. Individu maknanya seorang perseorangan. Tak kira siapa-siapa. Baik lelaki, baik perempuan. Baik muda, baik tua. Baik sehat, baik sakit. Tidak ada alasan. Kan? Tak ada alasan. Saya dah tua lah Ustaz. Tak kira lah. Kena mengaji lah. Nabi kata kalau tahu esok kiamat, sekarang tangan kamu ada benih, tanam benih, kata Nabi. Walaupun tahu dah esok kiamat.
Ibarat contoh maksud Nabi, kalau contohlah kita tahu esok nak kiamat ni. Lepas tu hari ni ada jadual kuliah kita kat sini. Ngaji dulu. Jangan kata, alang-alang dah esok kiamat, tak payah ngaji lah Ustaz. Tak. Itu Nabi buat contoh kiamat. Apatah lagi kalau nak meninggal. Selalu Ghalib meninggal ni, kalau panjang umurnya, meninggalnya maksudnya usia tu tua. Tu maksudnya. Jadi jangan bagi alasan saya dah tua, Ustaz nak ngaji apa? Tua tu lah lagi kena mengaji. Sebab nak dekat dengan soalan kubur. Kan? Orang lagi nak dekat exam, lagi kuat dia mentelaah buku mengaji. Ini lagi tahu esok nak exam, tidur termengkang. Lagi nak jawab. Tapi exam-exam kat dunia ni, sekolah ke universiti ke apa ke, kalau gagal pun hidup lagi. Gagal pun boleh makan mi goreng lagi. Kan? Tapi kalau gagal yang dalam kubur tu, nak makan apa? Makan tanah jawabnya. Kan? Tu kita kena fikir habis. Wah dah, dunia ni nak cari apa lagi? Mengenal Tuhan itu fardu ain, wajib atas tiap-tiap individu. Berbeza, okey, fardu ain ni saya terang sikitlah. Fardu ain ni 3 ilmu ya. 3 ilmu. Buatlah macam mana pun, pastikan 3 ilmu ni kita kena mengaji. Start sekarang ni 2024 ni. Ni dah 100 tahun genap dah ni. Nak tunggu apa lagi? Ngaji 3 ilmu ni. Mana? Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid tu apa? Macam kita kelas ni. Ngaji bab akidah, sifat 20. Fiqh apa dia? Ngaji bab ibadah. Bab semayang, bab puasa, bab zakat, bab apa semua tu. Yang asas saja, yang 5. Dalam rukun Islam tu. Yang syahadah tu tak apa dah, kita ngaji tauhid. Ni, menunaikan solat 500 hari semalam. Betul apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Betul apa? Menunaikan zakat. Betul apa? Mengerjakan haji. Jadi 4 ni tak dapat elak, kena pergi ngaji. Zakat kena ngaji. Zakat ni zakat apa? Macam mana nak kira? Kan? Haji, walaupun tak pergi buat lagi, belajar. Haji apitan dia umrah. Umrah pun belajar juga. Orang buat khusus walaupun kita tak pergi lagi. Dengar ada orang buat khusus, pergi. Ambil ilmu. Belajar. Sebab ni barang wajib. Yang lain daripada ni dia tak masuk dalam fardu ain. Contoh, harta pusaka, faraid. Dia tak sampai tahap kepada wajib setiap orang kena tahu. Jadi kalau kita tak tahu, tak apa, kita boleh rujuk Jabatan Agama. Tanya dia, saya tak kerti lah nak kira, minta cik tolong kira. Boleh, tak ada masalah. Sebab dia fardu kifayah, dia bukan fardu ain. Tapi fardu ain yang 4 ni tadi. Sebab dia duduk dalam rukun Islam. Tak boleh elak, tak boleh lari. Tak belajar, tanggung dosa. Kan tak? Dia paling berat sekali bab semayang. Bila kita belajar bab semayang, jangan nampak semayang je. Semua yang berkait dengan semayang. Semua yang berkait dengan semayang tu jadi banyak. Tu yang keluar bab taharah, bab menyuci najis. Sebab apa? Nak semayang kena bersih. Jadi kena belajar apa tu bersih. Macam mana cuci najis. Najis ada 3. Macam mana nak cuci dia. Setiap satu cara macam mana. Belajar. Lagi nak semayang, dia orang perempuan lagi. Melibatkan apa? Haid, nifas, istihadah. Kena belajar bab haid, nifas, istihadah. Kan? Tu semua tu. Mana berkait dengan solat. Tu paling banyak. Tu paling banyak. Kena ngaji. Tu fiqh. Tasawuf. Tasawuf masalah hati. Masalah akhlak kita apa semua, keikhlasan dan sebagainya. Kena mengaji. 3 ni saja. Berempah pulah lah, berguling-guling lah sepanjang hidup kita 3 ni. Lain daripada 3 ni, dia tak masuk dalam fardu ain. Mungkin dia masuk dalam fardu kifayah ataupun sunat. Apa contohnya? Contohnya ilmu tajwid. Contoh, bukan saya merendahkan ilmu tajwid, tidak. Hukum baca Al-Quran dengan tajwid, hukumnya wajib. Baca waratilil Qur'anu tartila. Hendaklah kamu membaca Quran itu dengan tartil. Tartil artinya betul. Makhrajnya, hukum panjang pendeknya kena betul. Tapi mempelajari ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Belajar baca Quran dengan betul, itu fardu ain. Jadi maksudnya apa? Kita belajar sampai kita boleh baca Quran dengan betul, sudah selesai. Walaupun mungkin dia tak ingat hukum dia tu apa. Orang tanya, mim temubah ni hukum apa? Allah, mim temubah. Wih, dia belaga, dia kata. Dia tak tahu. Orang tanya hukum, kau suruh belaga ke apa?
Dia tak erti. Tak erti tak apalah. Tapi cuma baca betul. Betul selesai. Tu fardu ain dia. Tapi kalau dia boleh sampai faham hukum hakam, itu lagi baiklah. Tapi itu namanya fardu kifayah. Sebab apa saya sebut begini, kadang-kadang orang kita ni dah berusia, tapi dia tersalah susun peringkat pengajian dia. Dia sibuk, bukan dengar betul-betul, dia sibuk fokus kat mengaji tajwid, tapi dia lupa nak mengaji tauhid. Sedangkan tauhid tu lebih utama daripada tajwid tu. Bukan saya kata tajwid tu tak perlu ataupun tak penting, tak. Tapi ada yang dipanggil yang lebih berat. Kena selesai dulu. Nanti dah selesai tauhid, dah faham. Ataupun sambil-sambil, tak apa. Sambil kita mengaji tauhid, petang-petang ada kelas tajwid, pergi pula kelas tajwid. Macam tu. Ini kadang-kadang tajwid je dia pergi. Ini kadang-kadang setengah masjid, kelas Quran ramai orang. Kelas tauhid sikit je. Itu pun nyanda kat tiang. Macam nak tak nak je mengaji. Kan? Padahal yang tu lagi utama. Dia sibuk nak betulkan baca ayat Quran, tapi ayat Quran pun dia tak faham. Kan? Akhirnya, baca ayat Quran, tapi lawan Allah juga. Macam mana? Nak? Kalau dikira mengenal atau kalau dikira tahu, Iblis pun tahu Allah. Nak? Tapi yang mana betul-betul sujud kepada Allah. Beriman pada Allah. Tu. Yang ni yang kita nak kena faham. Bukan saya menolak ilmu-ilmu yang lain, tidak. Tapi kita kena pandai susun apakah yang lebih utama. Kadang-kadang minta maaf cakap AJK Masjid Surau pun, dia sibuk nak memenuhkan jadual kuliah di Masjid Surau dia. Betul, bagus. Tapi biarlah penuh tu bersusun dengan ilmu yang sepatutnya untuk orang awam di sekitar kawasan karyah dia. Pastikan ada 3 ilmu ni dalam setiap Masjid Surau. Ilmu tauhid ada panggil ustaz mengajar, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Lepas tu yang lain-lain tu nak support-support, tak ada masalah lah. Kadang-kadang minta maaf cakap, saya pergi setengah masjid, saya tengok jadual. Kadang mengaji, tafsir Quran, ngaji hadis. Itu semua bagus. Tapi, itu semua ilmu sepatutnya ilmu yang dah tahap tinggi. Dah tahap asatizah dah tu. Asatizah dia mengaji hadis, dia mengaji tafsir Quran. Tapi peringkat orang awam ni, cara ambil wuduk lagi betul dulu. Cara ambil wuduk tak betul, sibuk mengaji tafsir, ambil wuduk tak betul, sembahyang tak sah. Fiqah kena lepas dulu. Tauhid, akidah kena lepas dulu. Duk ngaji tafsir Wahabi. Macam mana? Bukan kita merendahkan orang mengaji tafsir, tak. Tapi biar yang paling asas untuk orang awam. Sebab orang awam ni banyak kadang-kadang kosong. Dia tak tahu, dia tak faham lagi. Biar asas dulu. Tauhid, fiqah, tasawuf. Lepas tu support dengan yang lain, tak ada masalah. Kan? Tapi kadang-kadang itulah. Bagi yang 3 ni, sekurang-kurangnya ada. Dalam hidup kita. Lepas tu kalau kita pergi mana-mana pondok tua lah. Pondok moden saya tak tahu. Pondok-pondok lama, style tok guru pondok lama. Itulah pelajaran yang mula-mula akan diajar kepada pelajar-pelajar yang baru masuk pondok. Dia pakai kitab-kitab kecil je. Kitab tauhid, kitab fiqh, kitab tasawuf, kitab fardu ain. Dah lepas semua tu, baru dia masuk yang lebih dalam. Ngaji bab-bab yang dalam sikit. Gitu. Baik. Jadi fardu ain atas tiap-tiap mukallaf. Atas apa? Tiap-tiap mukallaf. Mukallaf faham dah kan? Itu dah cerita dah kan? Jadi saya tak payah hurailah mukallaf tu. Atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf tu kita semualah. Siapa mukallaf tu? Mana yang dah senior, tolong ajar yang junior. Yang dah saya ajar dulu tu, boleh kongsikan ilmu kat ni. Cuma nak urai mukallaf pula, panjang pula lagi. Dengan mengetahui namanya. Nak urai juga ke tak ya? Ada 2 jawapan. Ya ada. Kena urai dekat lah ya. Mukallaf. Ingat betul-betul lah sampai bila-bila. Mukallaf dia ada 4 ciri. Ada setengah kitab kata 3 ciri, tapi sebenarnya sama sebab yang 3 tu, yang 2 tu digabung jadi 1. Tu je. Tapi saya nak bagi mudahkan faham untuk orang awam, kita pecahkan kecil-kecil lah jadi 4. Jadi 4 ciri. Pertama dulu, mukallaf ni diambil daripada perkataan kallaf. Kaf lam fa. Kallafa. Kallaf ni maksudnya beban. Mukallaf ada tambah mim kat depan, makna orang yang dibebankan. Dan benda yang membebankan dia dipanggil taklif. Tu semua disabit-sabit situ lah. Mukallaf, taklif.
Beban apa? Beban di sini maksudnya beban hukum. Mana beban hukum tu? 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Maksud beban bukan macam kita kata Allah terbebannya, bukan. Maksud beban ni maknanya dia kena tanggung. Aduh. Maknanya hukum ni dia kena tanggung. Kalau benda tu wajib, kena tanggung wajib. Sunat, sunat. Harus, harus. Makruh, makruh. Haram, haram. Macam tu. Itu maksud beban tadi tu. Kalah tu. Baik. Jadi, hukum taklifnya 5 lah. Benda yang dibebankan ke atasnya 5 lah. Iaitu wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kalahnya bebannya tu. Mukallaf orang yang kena beban tu. Atau orang yang kena tanggung hukum tu. Siapakah yang kena tanggung hukum 5 ni? Dia bukan semua orang. Dia ada 4 ciri dia. Cukup 4 ciri ni, baru orang tu kena tanggung hukum. Kalau tak cukup 4 ciri ni, orang itu tidak menanggung hukum. Tidak menanggung maknanya dia bukan mukallaf. Okey? Siapakah mukallaf? Ada 4 ciri. Yang pertama, akil. Akil. Ain qaf yam la. Yam lam. Ain qaf ya lam. Akil. Ain alif qaf ya lam. Akil. Akil artinya orang yang berakal. Itu ciri-ciri mukallaf yang pertama, itu orang yang berakal. Apa nak faham maksud orang berakal ni? Kita ambil akasnya, lawan dia. Lawan kepada berakal, tak berakal. Tak berakal ni siapa? Gila. Jadi orang gila bukan mukallaf. Jadi orang gila tak ada hukum taklifi atasnya. Maknanya orang gila tak ada wajib, tak ada sunat, tak ada makruh, tak ada haram. Apa kita boleh faham? Jadi orang gila wajib semayang tak? Tak. Dan dia tak semayang tu dosa tak? Tak. Sebab dia bukan mukallaf. Sebab dia gila. Kan? Saya ngajar di sekolah saya di Tafiz tu, budak-budak Tafiz lah kan. Bila saya ajar tu dia kata, wah syok lah mereka tak payah semayang. Jadi lah gila dia cakap. Nak tengok syok tak syok? Allah Maha Adil dah. Dunia tu dia tak pandai fikir dah. Akal dia tu mereng. Kan? Jadi takkan Allah nak siksa dia di hari akhirat nanti. Yang kita ni kena tanggungjawab sebab kita boleh fikir. Ada? Ingat senang jadi orang gila. Nah, kita yang tak gila pun susah juga hidup juga. Yang gila pun susah juga ingat senang. Mana tak ni pergi kedai orang halau. Macam kucing orang buat. Jangan masuk kedai aku. Sian dia. Mana ada siapa nak kawan dengan dia? Duduk sorang-sorang dia. Tu yang dia cakap sorang-sorang sebab orang tak nak cakap dengan dia. Kan? Lepas tu apa? Kan? Itulah. Lepas tu nak kahwin tak ada siapa nak kahwin dengan dia. Hatta orang gila sendiri. Ni laki ni gila, perempuan ni gila. Kita nak kahwin dengan dia. Tak nak lah aku. Dia gila. Padahal dia pun gila juga. Siapa hidup dia. Jadi bila dah dunia dia macam tu, akhirat Allah memudahkan dia masuk syurga tu. Tu kata kalau macam tu syok ada. Jadilah gila nak tengok syok tak syok dunia ni. Tahu bagi kita waras ni alhamdulillah. Tapi kita kena bertanggungjawab lah pula atas kewarasan kita ni. Gitu. Jadi orang gila yang tidak berakal, tak masuk dalam mukallaf. Lagi lawan kepada tak berakal lagi, ulama bahas, maksud tak berakal makna akalnya tak boleh berfungsi. Okey, macam mana nak tahu akal ni fungsi tak fungsi? Akal ni dia boleh membezakan yang betul dan yang salah. Kan? Contoh kita tanya soalan matematik mudah je. 1 tambah 1 sama dengan 2. Maknanya akal dia berfungsi lah tu. Tapi kalau sampai 1 tambah 1 dia kata 5.6 darjah Celsius, something wrong tu. Nah, ataupun dia tak menjawab, maka tak berakal. Contohnya di sini koma. Orang koma dikira tidak berakal. Sebab bila masa dia koma, kita tanya dia jawab tak? Senyap gitu. Akal dia tak fungsi waktu tu. Jadi dia dikira tidak mukallaf dengan masa koma dia tu. Tapi sepupu sepapat koma tak? Sepupu sepapat koma siapa? Pitam dengan pengsan. Itu masih lagi dikira mukallaf. Sebab apa? Sebab pitam dan pengsan ni dia sekejap. Jadi sekejap tak dimaaf lah. Tapi kalau koma ni dia lama. Dia berbulan-bulan kadang sampai tahun pun ada. Tahu tak kenapa nama dia koma? Sebab dia tak noktah. Nah, kalau noktah mati terus.
Koma ni dia tengah-tengah. Nak mati tak mati, tak tahu lagi. Suatu orang yang koma tu kan, doktor pun tak tahu. Sama ada dia akan sedar semula atau dia akan pergi terus, tak tahu. Itu saya reka lah, tak tahu betul tak maksud koma macam tu. Okay. Tapi nak ceritanya macam tu. Ni segi hukum. Okay, hukum berakal tu macam tu. Okay, itu syarat pertama. Ciri-ciri mukallaf. Ciri yang kedua, baligh. Banyak orang kita salah sebut, disebut baligh. Bukan baligh. Kalau baligh, huruf kha. Ni baligh, huruf ghain. Ba, lam, ghain. Baligh. Ataupun kalau orang Kedah, baligh. Dia pekat sikit. Baligh. Baligh. Baligh maksud apa? Baligh maksudnya sampai. Sampai ni maksudnya sampai umur lah. Sampai umur. Paling minimum 9 tahun Qamariyah. Kalender Islam bukan kalender apa nama orang putih ni. Kena ikut kalender Islam. 9 tahun minimum. Maksimum 15 tahun. Apa minimum maksimum ni? Dalam tempoh itulah dipanggil tempoh balik. Dan balik ni dia ada tanda. Kalau lelaki keluar air mani. Kalau perempuan keluar air mani juga. Ataupun darah haid. Atau kedua-duanya sekali. Okey. Catat elok-elok, jangan terbalik. Lagi lelaki keluar darah air mani. Lagi dia tengok, asal keluar darah ni? Oh, balik dah. Tu bukan balik, tu cedera parah namanya. Orang lelaki tak keluar darah, orang perempuan je. Okey, ada tanda ni. Dan tanda tu berlaku dalam tempoh 9 ke 15 tu. Dalam tu baru dikira balik. Tapi kalau tak berlaku dalam tempoh tu, tak dikira balik. Contoh, budak umur 7 tahun keluar air mani. Tak banyak manalah, 2 baldi keluar. Balik ke tidak? Tidak. Tu saya sengaja sebut 2 baldi tu saja nak bagi nampak banyak. Nak kira balik tak boleh? Tak kira lah 2 baldi ke 2 kontena sekalipun tak balik. Sebab apa? Sebab 7 tahun dia tak masuk lagi dalam tempoh balik. Dia mesti masuk tempoh. Gitu. Okey. Begitu juga orang perempuan, budak perempuan. Kecil-kecil lagi umur 8 tahun dah keluar darah haid. Tu bukan darah haid, tu darah apa? Darah istihadah nama dia. Darah penyakit. Sebab darah tu keluar bukan dalam tempohnya. Dia mesti dalam tempoh baru dipanggil haid. Jadi dia tak balik lagi. Faham? Gitu. Okey, tu kena faham situ tu. Tempoh, waktunya apa semua. Okey, begitu. Jadi kalau balik baru dikira mukallaf, jatuh hukum atas dia. Waktu kecil-kecil dulu, ayah kita katakan, sekarang adik, dosa adik, ayah tanggung. Nanti dah sunat, kan? Dah balik, dosa kamu tanggung sendiri. Tak semayang, kamu dosa. Itu maksudnya bila dah balik, maka barulah ada catatan dosa pahala. Sebelum balik, tak ada lagi. Yang ditanggung mak ayahnya, ayahlah khususnya. Sebab tu Nabi ajar ajar anakmu semayang umur 7 tahun. Sab'atun sinina. 7 tahun. 7 tahun dah ajar semayang. Masuk ajar ni, okey, adik buat angkat tangan takbir, okey, baca Fatihah, rukuk, ajar. Walaupun masa tu dia main-main lagi. Kita bawa dia pergi masjid, takbir sama-sama, rukuk hilang. Tapi dia pandai. Bila tahiyat akhir, dia masuk balik. Bila kita bagi salam, dia kata, ayah, saya ada sebelah dari tadi. Dia ingat ayah dia kusyuk sangat. Ayah dia pun jeling juga. Anak dia gimana? Dia ingat kita tak tahu. Tapi tak apalah, budak-budak. Nama pun budak-budak. Tapi yang penting, Nabi kata 7 tahun dah ajar. Sampai umurnya 10 tahun, rotan kalau dia tak semayang. Mana dah mula suruh dia semayang. 7 tahun tadi tak suruh lagi, cuma ajak. Ajak saja, ajak semayang. Betul dia main, biarlah dia. Tapi yang penting ajak. Ajak dan ajar. Sampai 10 tahun tak semayang juga, rotan. Mana mesti dalam keadaan paksa dah waktu tu. Sebab apa 10 tahun? Sebab 10 tahun dah masuk tempoh balik. Walaupun mungkin dia belum balik, tapi dia dah masuk tempoh. Jadi kena paksa lah. Ini 20, umur 20 baru nak suruh semayang. Memang lihat dah lah. Kita nak ni kena daripada kecil. Orang pepatah Melayu kata apa? Yang tu lah. Melentur bulu biar dari rebungnya. Tu.
Dah besar baru nak lentur, tak jadilah. Siap dia sound kita balik lagi. Lepas tu mula nak garu kepala. Kenapalah nak aku dengan. Tak, kita tak ikut kaedah agama. Tu je. Tak ikut kaedah Nabi. Kalau dah ikut tapi tak jadi juga, tak apalah, Allah tak marah kita dah sebab kita dah ikut. Kan? Tapi ni, kita nak jawab apa depan Allah Ta'ala. Gitu. Baik, tu ciri yang kedua, iaitu balik. Okay, selesai. Kalau ada soalan, tanya. Ciri yang ketiga pula, iaitu sampai dakwah. Sampai dakwah. Sampai dakwah ni maksud dia, dia pernah dengar nama Allah, pernah dengar nama Nabi kita Muhammad SAW, dan dia pernah dengar Islam. Kan? Tak kira lah dengarnya tu di mana, di radio ke mana ke, bila dikira dengar, dikira sampai dakwah. Yang kalau tak dengar langsung, tu dikira tak sampai dakwah. Tak dengar langsung macam mana? Duduk dalam hutan Amazon. Hutan mana tak tu, duduk hunggah. Pakai cawat saja. Kan? Memang dia tak pernah dengar pasal Islam. Sebab dia duduk dalam hutan tu. Adalah jabatan agama hantar ustaz nak suruh dakwah dia. Dia pergi tangkap ustaz tu, goreng, buat celup tepung. Jadi tak sampai kat dakwah, mati ustaz tu. Kan? Cerita pasal kena makan ni kan, saya ada sikit cerita. Nanti saya ingatkan balik masuk sini. Tapi cerita ni bagus, boleh kongsikan kat orang lain nanti. Zaman dulu kala, ada seorang raja yang suka memburu. Dan bersama dengan raja ni ada orang kanan dia. Orang kanan dia nama Syukri. Orang kanan dia tu nama Syukri. Dan orang kanan dia ni, si Syukri ni, dia suka sangat bersyukur kepada Allah. Dia sikit-sikit semua benda alhamdulillah. Tak kira apa pun alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan, satu hari raja pergi memburu, bawa lah dia sekali sebab dia memang rapat dah. Kawan baik kan. Dia memburu. Lepas tu buru-buru dapat kijang. Masa nak cabut panah tu daripada kijang kan, masa tarik, mata panah tu terkena dekat jari si raja. Terkena sampai putus jari. Sampai putus jari. Si Syukri pun kata alhamdulillah. Jadi putus. Raja punya jari putus, dia kata alhamdulillah. Sakit hati raja. Ajar kau ni, dia cakap, jari aku putus, kamu kata alhamdulillah. Kan? Akhirnya raja penjarakan si Syukri. Padahal ni kawan baik ni. Kena penjara Syukri. Bila kena penjara, Syukri kata alhamdulillah kena penjara. Kena penjara pun dari alhamdulillah dia. Tu Syukri ni. Masuklah dalam penjara. Lepas tu pula raja pergi memburu lagi. Dan memang hobi dia. Tapi kali ni Syukri tak ikut dah. Sebab Syukri kena penjara, dia pergi seorang-seorang. Pergi seorang-seorang, akhirnya tersesat dalam hutan. Tak tahu nak balik. Tiba dia nampak ada satu perkampungan, dia pergi kampung tu. Rupa-rupanya kampung tu jenis orang makan orang. Jenis tadi tu lah, hunggah-hunggah tadi tu. Yang tak sampai dakwahan. Kan? Akhirnya diikat raja ni. Kan? Diikat raja apa semua, nak makan lah, nak celup dalam sup lah. Tiba-tiba dia ada seorang tu perasan, tengok-tengok jari tak ada. Dia orang punya peraturan pula, kalau nak makan untuk buat penyembahan kepada berhala dia tu, mesti anggota badan dia lengkap, tak boleh cacat. Kalau cacat, dikira macam tak sempurna lah. Akhirnya, tak boleh lah ni, tak boleh makan ni. Dilepaskan raja. Lepas raja tu pun balik-balik. Balik-balik ke pekan dia apa, bandar dia apa semua. Dan akhirnya raja ni rasa bersalah dengan Syukri. Kan? Kemudian raja ni lepaskan Syukri. Lepas-lepas, Syukri kata, alhamdulillah. Raja ni pun pelik. Raja ni tanya Syukri, kamu ni semua benda alhamdulillah. Kan? Syukri kata, betul lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya dipenjarakan. Kalau saya tak dipenjarakan, mula-mula dia kata ini, alhamdulillah jari tuanku putus. Kalau jari tuanku tak putus, saya tak kena penjara, dia kata. Dan alhamdulillah saya penjara. Kalau saya tak dipenjarakan, saya ikut tuanku. Dan saya kalau ikut tuanku, kita dua-dua kena tangkap, tuanku lepas, saya tak lepas. Sebab tuanku cacat, jadi tak cukup, saya sempurna. Jadi saya akan digoreng, dia kata. Jadi sebab tu saya sebut alhamdulillah saya masuk penjara. Apa teladan daripada cerita ni? Apa pun berlaku kepada kita, janji kita dah buat satu benda yang baik dan mentaati perintah Allah, walaupun balasan tu kita nampak macam satu benda yang nampak tak elok pada kita, tetap syukur kerana Allah lebih tahu untuk kita daripada kita sendiri.
Kita tak tahu. Sama macam si Syukri, walaupun dia di penjara, nampak macam kesian lah, mudarat lah. Cupanya penjara itu lebih baik daripada dia tidak dipenjarakan. Okay. Derma itu lebih baik daripada tak. Seringan sikit. Baik. Waalaikumsalam. Okay. 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 Oh, okey, faham. Kita pun tak tahu dia tu betul-betul berakal ke tidak, macam itulah. Okey. Kalau sampai tak tahu ni, dia tetap kena mengaji lah. Lepas tu, tengoklah. Sebab kita tak tahu itu diri dia. Kalau dia berpura-pura atau dia berdolak dalih tu, hanya Allah saja yang tahu dan dia akan dihukum oleh Allah. Tapi kalau memang macam tu, dia dimaaf lah. Jadi kita tak tahu, kita cuma terang, kita ajar dia. Tanya semayang, kita suruh dia semayang apa semua. Tapi kalau memang, macam tadi lah cakap, kalau dia sengaja je buat-buat macam, dia semayang je buat-buat macam tak betul. Tapi kalau benda lain boleh pula, main bola boleh pula, contoh. Itu dia dengan Allah. Yang kita ni tugas kita bagi tahu dan didik sudah. Tak payah kata dia, orang lain pun sama juga. Yang nampak memang waras pun, asal kuliah je nak demam. Kalau dia buat benda lain, eloklah juga. Ngelak-ngelak gitu. Zakat simpanan. Dia lah. Kalau betul lah dia macam tak betul, waris keluarga lah. Siapa dia punya penjaga, wali dia, atas dia siapa? Atas dia atuk ke, bapak saudara? Bapak saudara pun tak ada? Bapak saudara. Dia macam wali nikah. Kalau ayah tak ada, atuk. Lepas tu atuk tak ada, bapak saudara dan sebagainya. Mana yang ada atas dia, yang boleh menguruskan dia. Ya, beritahulah. Kalau mereka buat tak kerti juga, tu mereka lah. Tapi itulah, itu satu masalah dan satu isu juga. Bukan hanya dia je. Memang Nabi pun dah sebut dah, tanda-tanda nak kiamat, orang dah mula tak bayar zakat. Hari ni ramai orang tak bayar zakat. Buat tak kisah dengan zakat perniagaan, zakat macam-macam lah. Zakat fitrah, kan? Zakat tanaman, zakat ternakan. Itu yang kadang-kadang bala turun bertubi-tubi. Kan? Makanan kita jadi masalah. Boleh jadi orang tak bayar zakat tanaman dan sebagainya. Buat tak kisah, dia nak untung banyak je. Itulah, jadi macam tu, kan? Sama. Baik, baru 2 kan? 3. Akil, 3 dah, 4. Akil, balik, sampai dakwah. Yang keempat yang terakhir, sempurna panca indera. Panca indera paling asas dalam hidup ada 3. Mata melihat, telinga mendengar, mulut berkata-kata. 3 ni kalau tak ada, susah hidup. Tak payah 3-3 lah. Salah satu pun tak ada pun susah. Mulut kita tak boleh cakap, payahlah nak hidup. Telinga tak dengar, payah. Mata tak melihat, payah. Daripada 3 ni pula, ulama kata yang paling utama dalam bab mukallaf 2 saja. Iaitu penglihatan dan pendengaran. Cakap ni tak masuk. Hanya melihat dan mendengar. Dengan syarat, kalau dia buta dan pekak serentak, dua-dua, baru dia dikira tidak mukallaf. Tapi kalau salah satu je cacat, dia masih lagi mukallaf. Contoh, mata buta, tapi telinga dengar.
Dia masih lagi wajib semayang, wajib mengaji, apa benda lah yang wajib dalam hukum Islam, dia kena buat. Kena tinggalkan benda-benda yang haram, arak dan sebagainya, dia kena. Maknanya dia macam orang normal juga, hukum dia sama. Ataupun terbalikkan kita buat, mata melihat, telinga pekak, tetap sama lagi macam orang biasa. Hukum hakam dia. Tetapi, kalau mata dia buta, telinga dia pekak, serentak dua-dua ni cacat, maka dia bukan mukallaf. Bila masuk bukan mukallaf, dia tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah apalah. Tak ada hukum kat dia. Dia minum arak pun tak ada masalah. Sebab macam mana dia nak tahu tu arak tak arak? Dia pun buta. Orang bagi tahu, tu arak. Dia tak dengar. Sudah. Dia tahu mabuk itu. Sama kat macam semayang. Asalat dia tak payah semayang, nak semayang macam mana? Bagilah dia tahu azan kat telinga dia. Nak azan macam ni, dia pekak. Tunjuklah jam, nak tunjuk macam mana dia buta. Dia nak suruh dia semayang macam mana? Dah masuk waktu semayang. Senyap je dia. Dia buta dengan pekak macam mana? Jadi tak payah semayang. Sekali lagi dia jawab. Syok lah dia. Syok lagi lah, cocok mata dengan cocok telinga. Nak tengok syok tak syok? Hidup. Meraba-raba. Bisu mulut. Bisu tetap mukallaf. Bisu normal macam orang biasa. Sebab apa? Sebab dia boleh melihat dan dia boleh mendengar. Maknanya dia boleh dengar azan lagi. Dia boleh tengok jam lagi. Dia sebutan, dia bisu tak boleh baca kan. Jadi dia semayang dia baca dalam hati je. Ada dia baca Quran, dia pakai yang titik-titik tu. Itulah. Ataupun sumbing ke, dia kalau sumbing kan dia baca macam tak betul makhraj kan, dia maaf. Dia baca cara dia. Tapi dia tak boleh jadi imam. Melainkan semua masjid tu sumbing macam dia. Orang panggil masjid sumbing. Jemaah semua sama. Mimilai namanya sama macam tu kan, contohlah. Sama semua. Tengok jemaah pun amin. Semua juga. Sama semua. Tak apa. Tak betul ni dalam kitab fiqh sebut macam tu. Kalau ada semua sama macam tu tak apa. Tapi kalau ada orang yang boleh baca betul, wajib orang yang betul tu jadi imam. Dia tak boleh. Orang yang kurang tak boleh. Lepas tu imam mesti orang yang paling tinggi. Ilmunya, bacaannya semua paling tinggi. Sampai kan dalam kitab fiqh ni saja inilah cerita juga kan pengetahuan kita. Dalam kitab fiqh dia bahas panjang bab imam saja. Okey, imam mesti orang yang berilmu, bukan mesti baca sedap. Nombor satu berilmu dulu. Maksud berilmu ni dia alim, dia tahu hukum hakam dalam sembahyang. Okey, walaupun bacaan dia tak sedap, baca macam robot kan. Tak kiralah, tapi sebab dia alim. Okey, katakanlah semua dalam masjid semua alim. Siapa nak jadi imam? Barulah kriteria kedua, bacaan dia qari. Dia hafal Quran paling banyak. Okey, dia paling banyak. Okay, nombor 2. Kalau semuanya hafiz Quran, baca Quran paling sedap. Kalau semua baca sedap, sudah. Alim pun dia, hafal pun dia, qari pun dia, sedap pun dia. Semua ramai ni semua. Habis siapa nak jadi imam? Kan? Dan pilih pula siapa yang isteri paling ramai. Itu ni yang kita mereka sebut.